أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Tafsir Al-Quran Ustaz Ahmad Suhaji bin Muhammad. Al-Lahab, lidah api. Surah ke-111, 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan mengenai surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab artinya lidah api, iaitu surah ke-111 mengandungi 5 ayat dari jenis Makkiyah, diturunkan selepas turunnya surah Al-Fatah. Hubungannya dengan surah sebelumnya, iaitu di sana disebutkan tentang kemenangan yang menjadi upah kepada orang yang taat di dunia dan upah yang sangat besar pula di akhirat. Sedang di sini disebutkan akibat buruk yang akan diterima di dunia dan di akhirat oleh orang yang derhaka dan penentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilambangkan tokohnya kepada Abu Lahab dan isterinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Huraiannya, Abu Lahab adalah gelaran kepada salah seorang paman Nabi SAW. Namanya ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Di sini ada disumpah menjadi orang yang celaka. Dibahasakan kedua belah tangannya binasa kerana kedua belah tangan itulah anggota manusia untuk dipakai bekerja dan memukul. Jika keduanya binasa, orang yang mempunyai tangan itu turut binasa dan sesungguhnya dia telah dibinasakan dengan mengalami kerugian besar baik di dunia maupun di akhirat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya harta itu kepadanya dan juga apa yang diusahakannya. Jadi kebanyakan orang di dunia ini membanggakan kekayaan hartanya dan bermegah-megah dengan ketinggian pangkatnya. Begitu pula halnya Abu Lahab. Maka di sini Allah menyangkal bahawa tidak ada faedahnya harta kekayaan yang dimiliki seseorang serta pangkat yang diusahakan mencarinya, bahkan tidak berguna di akhirat kerana tidak dapat menolong menyelamatkan dirinya dari api neraka. Sesungguhnya Abu Lahab sangat memusuhi Nabi SAW, ada menghalang orang dari mengikuti kebenaran agama yang diserukan oleh baginda. Bahkan dia berusaha mempengaruhi orang jangan menjadi pengikutnya. Maka terkenalah dia sebagai tokoh yang bekerja kuat untuk mendustakan Rasulullah SAW dan menggagalkan dakwahnya. Ada diriwayatkan dari Imam Ahmad oleh Rabi'ah bin Ibad. Katanya, saya lihat Nabi SAW pada zaman jahiliah sedang berada di pasar Zul Majaj. Mengatakan, ucapkanlah oleh kamu kalimah La ilaha illallah. Nescaya kamu mendapat kejayaan. Sedang orang ramai ada mengelilinginya dan di belakangnya pula terdapat seorang lelaki bermuka bersih, bermata juling, mempunyai 2 tocang rambut. Mengatakan pula, dia Muhammad seorang sabbi yang menukarkan agama lagi pendusta. Orang itu sentiasa mengikuti Muhammad ke mana saja dia pergi. Lalu saya tanyakan orang, siapakah dia? Orang-orang pun mengatakan inilah pamannya yang bergelar Abu Lahab. Adalah diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW semasa menyeru supaya beriman dengan Allah berkata, Abu Lahab, kalau benar apa yang dikatakan oleh anak saudaraku, sesungguhnya aku akan menembus diriku dari siksaan dengan hartaku dan anakku. Maka turunlah ayat ini. Berkata Al-Lusi, adalah Abu Lahab itu mempunyai 3 orang anak lelaki bernama Utbah, Mu'attab dan Utaibah. Utbah dan Mu'attab telah masuk Islam pada hari penaklukan kota Mekah
dan keduanya turut dalam peperangan Hunain dan Taif. Sedang Utaibah tidak masuk Islam. Adalah Ummi Kalsum, puteri Rasulullah SAW, menjadi isteri Utaibah, dan adik perempuannya Ruqyah menjadi isteri Utbah. Tak kala surah ini diturunkan, Abu Lahab berkata kepada kedua orang anaknya itu, "Kepalaku dan kepala kamu berdua haram jika tidak kamu ceraikan kedua-dua puteri Muhammad." Lalu kedua-dua anaknya itu pun menceraikan isteri masing-masing. Kemudian tak kala Utaibah hendak berlayar ke negeri Syam bersama bapaknya iaitu Abu Lahab, ia berkata, "Saya mesti mendatangi Muhammad dan saya mesti mengganggunya." Dia pun mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, "Saya menyangka firman wan najmi idza hawa dan firman summadana fatadalla." Kemudian dia berludah di hadapan Rasulullah SAW, "Saya menceraikan isterinya Ummi Kalsum." Maka baginda pun murka seraya mendoakan yang buruk, iaitu, "Allahumma sallit alaihi kalman min kilabik." Ya Allah, timpakanlah malapetaka ke atasnya menerusi seekor anjing dari anjing-anjingmu. Tidak lama kemudian dia telah mati diterkam oleh seekor singa. Dan Abu Lahab pula mati setelah 7 hari berlakunya perang Badar kerana mengidap penyakit yang berjangkit, iaitu penyakit ta'un. Mayatnya dibiarkan selama 3 hari sampai berbau busuk. Apabila kaum keluarganya takut mendapat malu, mereka pun menggali sebuah lubang, lalu mayatnya ditolak dengan sebatang kayu, lalu tergulinglah ia ke dalamnya. Kemudian digugurkan batu-batu di atasnya sehingga tertimbus. Maka benarlah apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Sayasla naran dhatal lahab. Dia kelak akan masuk ke dalam api yang lidah apinya menjulang-julang. Yakni itulah dia neraka jahanam yang membakar jasadnya dengan lidah api yang menjulang-julang. Dia disediakan oleh Allah bagi orang-orang kafir yang degil dengan siksaan yang berlebih-lebihan. Wamra'atuhu hammalatal hatab, dan juga isinya pembawa kayu api. Yang ini, dan akan dimasukkan juga ke neraka jahanam itu isinya yang buta sebelah mata yang bergelar Ummu Jamil, namanya Arwah binti Hab, adik Abu Sufyan. Dialah perempuan yang membawa mulut ke sana ke sini sebagai pengacum yang mendatangkan fitnah dan pesona kepada orang ramai kerana telah menyalakan api permusuhan dan kebencian di kalangan masyarakat penduduk Makkah. Kata Ibnu Mas'ud, pada satu malam dia telah membawa sebeban kayu api yang berduri dan diserak-serakkannya di jalan agar yang akan dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk menyakiti baginda. Fi jidha hablum min masad, pada lehernya ada tali dari tali yang dipintal. Yakni inilah bayangan digambarkan semasa di dunia sebagai perempuan pengutik kayu api dan pembawa tali yang terpintal mengikatnya, disangkutkan di lehernya kerana hendak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tali itu akan bertukar menjadi rantai-rantai dari api neraka yang akan mengikat lehernya. Dan dia juga akan membeban kayu api neraka sebagai balasan yang sepadan dengan jenis amalan yang dikerjakannya. Kata Ibnu Musayyab, dia mempunyai seutas kalung bertahtakan batu permata yang mahal harganya dan mengatakan, "Demi Lata dan Uzza, nama berhala-berhala, kalungku ini akan kujual untuk biayai memusuhi Muhammad." Maka Allah menghukumnya dengan mengikatkan lehernya dengan tali berpintal dari jenis api neraka. Ya Allah, peliharalah kami dari api neraka dan jauhkanlah kami dari perbuatan menghalang agamamu dan kitabmu, kerana engkaulah maha mendengar lagi maha mengetahui. Walhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Terjemahan hadis Bukhari Al-Imam Nawawi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, pada suatu waktu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di pasar, seorang laki-laki memanggil beliau, katanya, "Hai Abu Qasim." Nabi sallallahu alaihi wasallam melenggong kepadanya.
Maka kata si laki-laki tadi, saya memanggil orang ini. Sabda Nabi SAW, berilah nama dengan namaku, tetapi jangan kamu bergelar dengan gelarku. Dari Abu Hurairah radhiyallahu katanya, pada satu hari Nabi SAW keluar rumah. Beliau tidak bicara kepadaku dan aku pun tidak bicara pula kepada beliau. Sampai di pasar Bani Khainuqa, beliau duduk di halaman rumah Fatimah lalu beliau bersabda, adakah anak kecil di situ? Adakah anak kecil di situ? Fatimah menahannya sebentar. Mungkin ia sedang memakai kalung atau memandikan anak itu. Tidak lama kemudian datanglah anak kecil itu dengan tergesa-gesa lalu dipeluk dan diciumnya. Beliau mendoa, wahai Allah, kasihilah kiranya dia dan kasihi pula kiranya orang yang mengasihinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, pada masa Rasulullah SAW, orang banyak membeli makanan dari rombongan orang-orang berkenderaan. Nabi SAW mengirim utusan kepada mereka supaya melarang mereka menjual makanan di tempat mereka beli, sehingga mereka dipindahkan ke tempat menjual makanan. Kata Ibnu Umar, Nabi SAW melarang menjual makanan yang dibeli sebelum selesai timbang terima jual beli itu. Dari Atta' bin Yasar radhiyallahu katanya, dia bertemu dengan Abdullah bin Am bin Ash, lalu katanya, ceritakanlah kepada aku tentang sifat Rasulullah seperti yang tersebut dalam kitab Taurat. Jawab Abdullah, baiklah, demi Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah disebut di dalam kitab Taurat dengan sebagian sifat beliau yang tersebut di dalam Al-Quran. Wahai Nabi, sesungguhnya aku mengutus engkau untuk menjadi saksi, memberi kabar gembira, memberi peringatan dan memelihara orang ummi. Ummi artinya buta huruf, tidak pandai membaca dan menulis. Nabi SAW adalah seorang yang ummi. Sebahagian dari rahsianya Tuhan menjadikan beliau ummi adalah supaya jangan timbul kecurigaan bahawa agama yang beliau dakwakan dipelajarinya dari buku-buku yang telah beliau baca. Kemudian beliau tulis dan karang sendiri pula menjadi sebuah kitab. Wahai Nabi, sesungguhnya aku mengutus engkau untuk menjadi saksi, memberi kabar gembira, memberi peringatan dan memelihara orang ummi. Engkau adalah hambaku dan pesuruhku. Aku namakan engkau orang yang tawakal, berserah diri, tidak jahat budi, tidak kesat hati, tidak pula orang suka berteriak di pasar-pasar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi pemaaf dan memberi ampun, dan Allah belum akan mencabut nyawanya sehingga dia menegakkan agama seluruh-seluruhnya, iaitu supaya mereka mengucapkan La ilaha illallah, sehingga dengan ucapan itu Allah membukakan mata buta dan telinga yang tuli serta hati yang tertutup. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar, insya-Allah kita dapat sampaikan dan kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.